Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat malam saya ucapkan kepada anda semua. Alhamdulillah, malam ni anda bersama dengan saya Dr. Azam Adam dalam sesi perkongsian ilmu kesihatan. Malam ni saya nak kupas topik berkenaan dengan buah pinggang. Dah lama saya tak kupas topik tentang buah pinggang. Okey, so seperti biasa, kita bersiaran di malam ni 3 platform. Platform apa saya tak boleh sebut sebab dia ada sebab-sebab yang tertentu. Jadi di platform yang biasa saya buat live ni, saya nampak nama-nama lah yang biasa hadir sesi malam ni. Alhamdulillah, terima kasih banyak kerana sudi hadir. Baik, topik malam ni agak hangat, iaitu berkenaan dengan buah pinggang. Saya dah pernah sentuh sebelum ni, tetapi di atas permintaan ramai, jadi saya cuba sentuh lagi sekali tentang buah pinggang, iaitu 7 gejala atau tanda-tanda awal yang mungkin menandakan anda ni ada masalah dekat buah pinggang. Okey. So, kadang-kadang tanda-tanda ni dah ada, kita tak sedar. So, malam ni kita nak kupas sikit tentang tanda-tanda tersebut. Baik. Sebelum kita mula, saya nak ucapkan salam lah kepada kita punya viewers kan, kita punya followers yang ada di mana ni. Nampak di situ Puan Kalsum Karim, Waalaikumsalam, selamat malam. Puan Azlina Aziz, selamat malam Siapa lagi di situ? Iman daripada Aceh, selamat malam dari Malaysia ke Aceh. Puan Hanum Omar, Waalaikumsalam. Puan Rokia, Puan Azian Husin. Okey, baik, alhamdulillah. Thank you very much semua. Terima kasih banyak kerana sudi hadir. Okey, saya sangat menghargai, kami daripada DND sangat menghargai kehadiran anda semua. Moga-moga anda semua dapat ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Amin. Baik, terus ke topik tanpa membuang waktu lagi. Buah pinggang. So, buah pinggang ni apa fungsi dia? Buah pinggang ni adalah salah satu organ dalam badan kita. Kan, badan kita banyak organ. Ada organ hati, organ jantung, organ apa lagi? Paru-paru. Buah pinggang ni salah satu organ. Dia ada 2 biji. Ada yang buah pinggang kiri, buah pinggang kanan. Itu basic. Okey, sekarang bentuk dia macam mana? Buah pinggang ni bentuk dia ibarat macam kacang tu. Macam kacang. Dan seperti yang saya maklum tadi, dia ada 2, kiri dan kanan. Baik, sekarang apakah dia fungsi buah pinggang? Okey, fungsi yang biasa kita dengar apa dia? Sebagai filter. Filter untuk membuang toksin keluar daripada badan. Untuk remove waste product, kita panggil. Membuang toksin daripada badan. Bukan setakat dia akan membuang waste products atau toksin daripada badan, tetapi buah pinggang juga bertanggungjawab untuk apa? Untuk membuang air yang berlebihan daripada badan kita. Excess fluid kita panggil. Sebab itu nanti gejala dia ada kaitan dengan fungsi buah pinggang ni. Now, apa lagi fungsi buah pinggang? Antara lain apa dia? Mengekalkan keseimbangan. Nak kena maintain the balance, keseimbangan antara mineral-mineral seperti keseimbangan potasium, sodium, kalsium kan. Semuanya memerlukan buah pinggang bekerja dengan fungsi yang baik. Okey. Dahlah begitu, buah pinggang juga berperan untuk apa? Dia dah filter keluar segala bahan toksin, segala mineral yang berlebihan, tetapi fungsinya juga untuk reabsorb balik, menyerap kembali mineral-mineral ni. So kalau buah pinggang terjejas, apa yang boleh berlaku? Boleh berlaku badan kita kekurangan zat dan mineral, sebab buah pinggang tu tak berfungsi nak menyerap kembali mineral-mineral yang telah difilter. Okey, next adalah apa? Antara fungsi buah pinggang yang berikutnya adalah dia sangat penting untuk apa? Regulate, untuk mengawal tekanan darah kita. Kan? So kalau BP terlalu tinggi atau terlalu rendah, kemungkinan dia ada kaitan dengan buah pinggang ni. Sebab buah pinggang sangat penting kawal keseimbangan tekanan darah kita. Next adalah vitamin D. Vitamin D juga sangat penting sebab buah vitamin D ni diubah menjadi dalam bentuknya yang aktif oleh buah pinggang. So buah pinggang yang tak berfungsi normal, vitamin D juga dalam badan akan kurang. Sebab tu pesakit buah pinggang, kalau kita cek vitamin D level, memang kebiasaannya dia deficient. Tak cukup vitamin D untuk pesakit buah pinggang ni. Disebabkan fungsi buah pinggang tu untuk menukar vitamin D yang dalam bentuk aktif tu terjejas. Faham Kemudian apa berikutnya? Fungsi buah pinggang berikutnya adalah apa? Dia mengeluarkan hormon. Hormon-hormon yang diperlukan untuk apa? Untuk pembentukan kalsium. Jadi apa yang berlaku kalau
buah pinggang terjejas, kalsium dalam badan juga akan rendah. Jadi anda mungkin mungkin sekarang ni anda tertanya-tanya, kenapa kalsium rendah dalam badan ni? Apa masalahnya? Anda kena cek. Mungkin kemungkinan ada masalah dengan buah pinggang anda menyebabkan kalsium rendah. Hati-hati Next apa dia? Fungsi buah pinggang juga memastikan apa? Memastikan dia pembentukan red blood cell atau sel darah merah. Sebab itu juga pesakit buah pinggang hampir semua ada masalah anemia, kurang darah. Maksudnya hemoglobin rendah. Sebab di situlah, di buah pinggang lah berlakunya stimulation atau berlakulah proses untuk pembentukan sel darah merah. Okey, jadi sebenarnya fungsi buah pinggang banyak bukan sekadar nak mengeluarkan toksin melalui air kencing sahaja. Okey, itu kita kena fahami. Alright, itu adalah fungsi buah pinggang. Now, buah pinggang atau kidney disease ni kita secara umumnya boleh kita bahagikan menjadi dua. Okey, ada yang nama dia AKI, acute kidney injury, ada yang nama dia CKD, chronic kidney disease. Saya pusing-pusing macam tu pula kan. Okey. Tak apa, bagi mudah faham kan. So AKI ni apa dia? Sesuai dengan nama, acute. Acute bermaksud buah pinggang yang mengalami kecederaan. Dia cedera, buah pinggang yang cedera. Acute kidney injury bermaksud mungkin disebabkan oleh adanya infection. Biasanya kalau seseorang tu kena jangkitan kuman di saluran kencing, kita panggil sebagai UTI. Puan Maznah, waalaikumsalam. Puan Rosni Razak, waalaikumsalam. Masya Allah, Allahu Akbar. Puan Nurizan, ya, terima kasih banyak kerana sudah hadir. Saya tengah tengok orang bagi salam, saya jawab terus. Okey, tak apa. So AKI, so antara penyebab buah pinggang boleh cedera, dia belum rosak lagi tau. AKI ni dia baru cedera, kidney injury. Boleh disebabkan oleh jangkitan kuman di saluran kencing, atau biasanya kita dengar sebagai UTI, urinary tract infection. Atau boleh jadi juga jangkitan pada buah pinggang tersebut. Okey. Dan boleh juga disebabkan oleh adanya masalah sumbatan, block dekat saluran kencing. Dia punya flow kencing tu tak terjejas, tak smooth. Mungkin disebabkan oleh ada batu ke, batu di ginjal ke, ada ketumbuhan ke, kan boleh jadi. Itu juga boleh menyebabkan buah pinggang cedera. Dan biasanya AKI ni dia berlaku dalam keadaan acute, sudden, bermaksud tiba-tiba, sudden onset. Dan yang bagusnya adalah, berita baiknya adalah AKI ni is reversible. So kalau jangkitan kuman tu penyebab dia, kita bagi antibiotics atau jangkitan tu dah tak ada, buah pinggang tu akan kembali normal fungsi dia. Itu AKI lah. Okey. Yang ada lagi satu jenis kidney disease ni, nama dia CKD, chronic kidney disease. CKD ni yang ramai orang ada, yang ada sampai stage 5 tu, kan? So CKD ni sesuai dengan nama dia, chronic kidney disease, bermaksud ianya berlangsung secara jangka masa panjang, chronic. Okey. Dan biasanya penyebabnya ada kaitan dengan penyakit lain. Dia bukan berdiri sendiri, dia disebabkan oleh penyakit lain. Khususnya dua penyebab utama kepada CKD ni adalah kencing manis dan darah tinggi yang tak terkawal, kan? So pesakit kencing manis, darah tinggi, kalau anda tak kawal kencing manis, tak kawal tekanan darah, ujung-ujung katakan 3, 5, 10 tahun yang berikutnya, kemungkinan besar buah pinggang anda akan terjejas. Sebab kencing manis dan darah tinggi ni apa dia buat? Dia merosakkan merosakkan, menjejaskan salur darah di buah pinggang. So bila salur darah terjejas, kita panggil vascular damage tu, buah pinggang tak cukup oksigen, buah pinggang tak cukup nutrien, zat untuk berfungsi. Apa yang berlaku kalau tak cukup zat, tak cukup oksigen? Buah pinggang akan rosak. Sebab itulah kena kawal kencing manis dan darah tinggi supaya buah pinggang tak rosak. Okay. Now, so kalau CKD ni, buah pinggang chronic kidney disease ni, dia ada 5 stage. Kita go through sekejap je. Dia ada stage 1, cara bacaannya. Kalau kita nak check sama ada seseorang tu ada masalah buah pinggang atau tidak, biasanya melalui 2 cara. Blood test, okay, dan air kencing, urine. So blood test biasanya parameter yang doktor di hospital atau klinik akan tengok adalah eGFR. GFR ni glomerular filtration rate. GFR. Senang cerita GFR ni macam ni. Berapa bacaannya, begitulah percentage
fungsi buah pinggang anda. Macam tu. Contoh, kalau stage 1, GFR-nya adalah lebih pada 90 cun. Katakan 100 ke 110 cun. Stage 2 pula, bacaan GFR 60 hingga ke 89. Ya. So tu dah stage 2 dah, maksudnya dah berkurang sikit. Okey. Stage 3 antara 30 hingga 59 bacaan dah kena hati-hati dah. Fungsi bila dah stage 3 ni bermaksud fungsi dah di bawah 60, dah ada gejala-gejala yang timbul. Biasanya kalau bacaan GFR di atas 60 belum timbul gejala lagi. Atas 60 ni still acceptable lah walaupun dah menurun walaupun dah stage 2, tapi masih okey sebab tak ada gejala lagi. Dah turun pada 60, 30 hingga 59 dah stage 3 dah. Lepas tu stage 4 bacaan GFR 15 hingga 29. Dah stage 4 ni bermaksud dah ada banyak gejala-gejala yang timbul. Last kali stage 5. Stage 5 ni lah kita panggil ESRF, End Stage Renal Failure. Bermaksud apa? Fungsinya di bawah 15. So 15 ni maksudnya apa? Lebih kurang hanya 15% sahaja fungsi buah pinggang tu. Okey. Kalau stage 4 tadi 30, 15 ke 29, lebih kurang 30% saja fungsi buah pinggang. Itu cara anda nak faham Okey. So biasanya kalau dah stage 5, apa yang biasa doktor di klinik atau hospital akan nasihatkan, sarankan adalah dua sahaja kemungkinan. Sama ada dialisis atau transplant. Itu sahajalah kan. Walau bagaimanapun, malam ni saya nak ajar anda sedikit teknik atau cara yang mungkin boleh bantu anda yang ada masalah buah pinggang ni, okey? Tanpa melibatkan dialisis dan juga transplant, insya-Allah Alright. So, itu adalah kategori dia. Now kita pergi ke tanda-tanda. Okey, tanda-tanda sebenarnya lebih pada 7. Tanda-tanda awal yang menunjukkan anda mungkin ada masalah buah pinggang. Nombor 1 kan, fatigue atau kurang tenaga, cepat letih. Hati-hati Sebab apa? Sebab kalau gejala cepat letih ni dia umum kan. Boleh saja orang kencing manis ni dia cepat letih, boleh saja jadi disebabkan kurang zat, boleh jadi juga disebabkan oleh masalah kurang darah, low blood pressure, tekanan darah rendah, boleh jadi so dia secara umum fatigue ni gejala umum. Tetapi kalau letih, lemah yang disebabkan oleh buah pinggang ni, dia lebih kepada satu, hemoglobin rendah, anemia. Dia ada kaitan dengan anemia. Betul? Kan tadi saya dah sentuh bahawa apa fungsi buah pinggang adalah salah satunya untuk menghasilkan red blood cell, sel darah merah. Salah satu komponen dalam sel darah merah adalah hemoglobin. So, bila HB rendah, antara gejala kurang darah, cepat letih. So, hati-hati Itu nombor 1. Cepat letih ni anda perlu waspadalah. Kalau cepat letih, segera ke klinik, hospital, buat check up, nak check. Next. Tiba-tiba muncul gejala berkaki bengkak. Bengkak ni boleh jadi pada kaki, pada anda punya buku lali, pada muka pun sama. Kita panggil fluid overload, water retention, itu istilah dia lah. Sebab apa jadi macam ni? Sebab fungsi buah pinggang yang saya sebut tadi apa dia? Antara fungsinya untuk remove, untuk mengeluarkan air yang berlebihan, excess fluid. So bila fungsi tak normal, buah pinggang tak jalankan tugas dia dengan betul, air yang sepatutnya dikeluarkan dia tertahan dalam badan. Bila dia bertahan dalam badan, air ni senang je. Air ni dia akan berkumpul ikut gravity. Kan? So bahagian paling rendah badan kita kat mana? Dekat kaki. Jadi sebab itulah banyak orang ada masalah buah pinggang, kaki bengkak. Sebab air kan dia turun ke bawah ikut gravity. Okay. Now, kadang-kadang juga dia tak ikut gravity, kadang-kadang juga bengkak. Bengkak muka. Boleh jadi juga. Dan selanjutnya Selanjutnya gejala yang anda kena hati-hati kalau mungkin ada masalah buah pinggang, sesak nafas. Sesak nafas juga dikaitkan dengan fluid overload atau water retention atau air berlebihan yang dah berkumpul dekat paru-paru. Kita panggil shortness of breath, SOB kita panggil So sama juga tanda-tanda mungkin ada masalah buah pinggang sebab buah pinggang tak dapat nak keluar kan. Okey, air berlebihan tu. Okey, hati-hati kalau ada gejala sesak nafas. Now, nombor 4 ni agak unik. Gejala yang berikutnya adalah
otak rasa ada brain fog, tak boleh nak fokus. Tak boleh fokus atau dia confused, atau lagging, dia loading lama, lagging kan, brain fog. Hati-hati, sebab antara penyebab seorang pesakit buah pinggang ni dia susah nak concentrate sebab apa? Sebab toksin dah berkumpul dalam badan. So apa yang berlaku? Toksin dalam badan yang terlalu banyak ni dia akan ganggu. Dia akan ganggu fungsi saraf, dia akan ganggu keseimbangan kita punya fungsi nak fokus. Jadi itu tanda-tanda awal lah, kemungkinan toksin dah terlalu tinggi dalam badan menyebabkan seseorang tu susah nak fokus. Apakah contoh toksin yang dalam badan tu? Contohnya urea, contohnya kreatinin. So biasanya pesakit kencing manis kalau cek bacaan urea dia dan kreatinin dia mesti tinggi. Jadi sebab itu adalah ibaratnya macam toksin. Okey, urea dan kreatinin tu. Okey. So itu adalah gejala nombor 5 tadi kan. Okey, berikutnya apa? Nombor 6. Okey. Air kencing, urine. Okey, pengeluaran air kencing ni sama ada terlalu sedikit atau terlalu banyak. Macam tu. Kalau katakan sehari tu dah minum air banyak tapi tak membuang air kecil, hati-hati, kemungkinan masalah buah pinggang yang tak dapat nak filter air tersebut. Atau buang air terlalu kerap pula, minum air sikit tapi pergi ke tandas 5, 6, 7, 10 kali. Hati-hati, bermaksud apa kalau macam tu? Buah pinggang punya filter tu dah rosak, dia tak boleh dah nak nak menahan air yang kita minum tu daripada keluar tanpa kawalan. Itu hati-hati, itu tanda awal lah pada kita punya gejala membuang air kecil. Berikutnya menarik, antara tanda kerosakan buah pinggang adalah kita boleh cek daripada kita punya air kencing. Kita boleh cek dari sudut dia punya kepekatan atau concentration dia melalui warna. So warna pun kita boleh tahu sebenarnya. Kalau misalkan ada kemungkinan masalah buah pinggang ni, warna dia akan berubah terlalu pekat macam air teh tu, kan? Atau dia ada warna yang kemerah-merahan sedikit, kita panggil hematuria, ada darah sedikit dekat situ. Kemungkinan itu boleh disebabkan oleh masalah buah pinggang. Warna air kencing yang sihat, okey, saya bagi tahu anda sekarang, warnanya anda boleh cek. Dia haruslah berwarna kuning light yellow. Kuning yang tidak terlalu pekat, tak terlalu cair. Kuning-kuning cair macam tu. Macam tu kan. So itu tanda itu air kencing yang sihat. Now, melalui air kencing juga, air urine, anda boleh tahu. Dia punya warna kita dah cek, dia punya bau dia pun kita boleh tahu. Bau air kencing atau urine yang terlalu menyengat menandakan kemungkinan dalam air kencing tu ada toksin urea. So urea ni dia bau memang menyengat, memang busuk sangat. So hati-hati kalau kencing anda terlalu berbau. Mungkin dah berlaku kebocoran buah pinggang menyebabkan urea tu keluar. Okey? Dan yang menarik apa dia? Kalau kencing bau, warna kita cek, kemudian kita cek bau dia. Yang berikutnya anda boleh cek dia punya sama ada buah air kencing ni ada tidak dia punya gelembung-gelembung. Bubble, kita panggil bubble, foam. Foam tu apa dia dalam bahasa Melayu? Foam lah. Dia berbuih. Penat saya nak mencari ayat tu. Berbuih. Kencing berbuih. Hati-hati. Kencing berbuih pun hati-hati sebab buih-buih tu menandakan kemungkinan ada albumin. So albumin ni adalah protein. So sepatutnya buah pinggang ni tak mengeluarkan air kencing, tak mengeluarkan protein dalam bentuk albumin. Kalau ada albumin yang tinggi dalam air kencing akan kelihatan berbuih, foamy. Hati-hati So you have to be careful, ya. Itu tanda dia. So itu kita dah cek warna dia, kita dah cek dia punya bau, kita dah rujuk dia punya sama ada berbuih ke tidak. Okey, daripada air kencing pun kita dah dapat tanda-tanda awal. Okey, boleh cek. Now, tapi misalkan anda ada tanda-tanda ni, tetapi ada satu gejala tambahan, iaitu masa anda membuang tu rasa sakit. Kalau anda membuang air kecil rasa sakit, itu namanya dysuria. Dysuria ni bermaksud apa? Kemungkinan ada dua je. Satu, ada jangkitan kuman di saluran kencing. Boleh juga jangkitan kuman di saluran kencing tu menyebabkan gejala yang hampir sama, urine tu. Urine berubah warna,
lepas tu berbuih, boleh jadi juga, kan? Kemudian sama ada batu di ginjal atau saluran kencing, juga boleh memberi gejala tersebut. Jadi sebab itu kita tak boleh nak cakap confirm. Itu tanda-tanda awal. Nak confirm kan kena pergi ke hospital, klinik untuk doktor check. Okay. Now, next. Antara gejala yang berikutnya adalah anda punya kulit anda kering dan gatal. Kulit kering dan gatal menandakan dalam badan anda dah banyak toksin yang tidak dibuang keluar. Itu tandanya toksin terlalu banyak lah. Toksin urea, toksin kreatinin, kan. So, kulit kering dan gatal juga menandakan kemungkinan ada masalah buah pinggang. Okey, itu tanda-tanda awal dia. Alright. Sebab itu kalau anda pergi ke klinik atau hospital, dia akan cek tadi apa? Ujian darah. Ujian darah, doktor dia akan tengok EGFR tadi, dia akan tengok kreatinin juga, dan melalui air kencing dia akan tengok apa? Albumin. Katakan albumin trace atau ada, okay, menandakan apa? Buah pinggang tu dah bocor. Sepatutnya albumin tu tidak boleh keluar ke air kencing. Adanya berlakunya kebocoran albumin. Itu tanda-tanda awal buah pinggang dah ada masalah. Okay? Dan ada lagi alat ketiga. Kalau misalkan biasanya doktor integratif ada yang menggunakan hair analysis. So, analisa akar rambut, S-drive. Itu untuk cek sama ada kemungkinan anda dah terdedah dengan toxic metal atau logam berat seperti keracunan mercury, aluminium, cadmium, arsenik, kan. Boleh buat blood test, tapi dengan analisa akar rambut pun boleh check, boleh detect kemungkinan logam-logam berat ni dah merosakkan buah pinggang anda. Okay, so kalau di mana nak dapat hair analysis ni, bukan semua tempat ada. Kalau dekat kita punya DND Wellness Center ada. Nanti kalau berminat boleh hubungi admin. Okay, next apa dia? Kita pergi pula. Okay, itu semua tanda-tanda kan. Sekarang kan, katakan anda dah ada tanda-tanda tersebut. Kan, anda dah ada cepat letih, lepas tu kaki bengkak, sesak nafas, tak boleh nak concentrate, urin terlebih kerap kencing, urin pekat, warna dah berubah, berbau pula tu, kemudian berbuih pula tu. Dah tanda-tanda cukup kuat. Apa yang perlu anda buat kalau ada tanda-tanda menandakan anda ada masalah buah pinggang ni? Jangan panik. Okey, jangan panik sebab begini. Kalau ikut perubatan integratif, selagi anda belum dialisis, insya-Allah masih ada cara dan harapan. Itu anda kena pegang. Jangan putus harapan, jangan down. Selagi belum dialisis, insya-Allah masih okey, masih ada cara. Okey, walaupun ianya kompleks, tetapi masih ada cara untuk membantu buah pinggang tu untuk cuba meningkatkan balik dia punya GFR. Okey, caranya macam mana? Let's go to cara pula. Caranya sangat agak-agak, dia bukan simple. Sebenarnya nampak mudah tetapi dia kompleks. Nombor satu, anda kena fokus pada diet. Diet kena jaga sekurang-kurangnya 3 bulan. Anda kena fokus diet yang nanti anda boleh check di Google. Type DASH diet. D-A-S-H. Dash tu, D tu DASH diet ni dibuat untuk diet mengawal darah tinggi atau hypertension. Boleh type, anda boleh tengok macam mana cara nak buat DASH diet ni. Dibuat di overseas untuk membantu pesakit-pesakit hypertension. Sebab apa? Sebab apa kita kena kawal tekanan darah? Sebab seperti yang saya sebut tadi tu, antara penyebab buah pinggang rosak apa dia? Satu, kencing manis. Nombor dua, high blood pressure. So, nak pulihkan buah pinggang, kita kena fokus kepada dia punya root cause dia. Kawal kencing manis, kawal tekanan darah. Barulah buah pinggang ni dapat berfungsi. Sekurang-kurangnya kita bantu dia. Okey, kurangkan beban buah pinggang. Okey. So diet anda kena fokus 4 benda. Nombor 1, diet yang kurang dengan sodium. Sodium ni adalah kalau bahasa pasar dia garam. Okey. So garam ni sebenarnya jangan takut. Garam yang anda perlu takuti adalah garam halus tu. Tetapi kalau anda nak beli garam, carilah garam seperti garam bukit, garam Himalaya, garam Hunza, garam Celtic Sea, kan? Garam-garam yang ada mineral ni. Elakkan garam halus. Dia tak mahal sangat pun, kan? Boleh. Sebab sodium ni yang saya masukkan adalah
semua makanan yang diproses. Jadi semua makanan yang diproses, yang ada dalam kotak, yang ada dalam packaging, yang makanan segera, semua diletakkan sodium ni sebab sebagai bahan perisa dan pengawet. Sodium tu yang saya maksudkan, bukan sodium garam organik ni atau garam daripada alam ni, okey. So tinggalkan makanan proses yang tinggi dengan garam-garam atau sodium chemical ni, okey. Garam yang daripada alam tak jadi masalah, jangan takut, okey. Tapi janganlah ambil satu balang, kontrol jugalah, okey. Tapi tak perlu pantang langsung. Nombor 2, anda kena pastikan diet kurang atau rendah dengan phosphorus. Phosphorus ni apa dia? Adalah satu mineral. Phosphorus ni juga dia beri beban lebih kepada buah pinggang. So, kenapa kita nak kurangkan sodium, kurangkan phosphorus? Sebab kita nak kurangkan beban buah pinggang. Supaya bila dia kurang beban, dia boleh berfungsi dengan lebih baik lah. Macam tu. Okey, makanan tinggi phosphorus apa dia? Top adalah susu haiwan. Yes, susu lembu, susu kambing, keju, yogurt, susu dan produk tenusu. Kena tinggalkan. Ini bukan kena kurangkan. Tinggalkan susu-susu haiwan. Dan juga phosphorus juga tinggi dalam apa? Dalam kekacang. Semua kacang lah sebaiknya tinggal dulu dalam 3 bulan. Okey. Dalam ikan juga ada. Ikan isunya phosphorus tinggi dan juga apa? Logam berat mercury. Kalau yang ditangkap di laut tu kan. So, tinggalkan ikan juga dulu, pantang ikan dulu. Dan beans, bijirin kena tinggal dulu. Termasuk juga oats. So, oats ni adalah apa dia? Gandum. Gandum ada gluten. Gluten menyebabkan radang. Sebab tu gandum juga tinggi dengan phosphorus, tinggi dengan gluten. Kena pantang. Jadi oat adalah sesuatu yang tidak sihat sebenarnya. Maaf katalah kan, walaupun dimarketkan kan. Anda pergi ke supermarket, dia cakap, oh, oat ini baik untuk jantung, belilah, contoh kan, dia market macam tu lah. Mungkin kami berbeza pendapat kan. Kalau ikut betul-betul oat tidak sihat Oat ada gluten. Gluten menyebabkan banyak masalah sebenarnya. Bukan sekadar buah pinggang, menyebabkan masalah di perut juga, menyebabkan keradangan dalam badan kita. Okey, sebab apa? Saya bagi anda benda logik saja. Sebelum makanan daripada gandum ini ditemui kan, gandum ni bukan, zaman-zaman dulu tak ada gandum kan, tak ada tepung ni. Zaman dahulu bila tepung belum ada, penyakit-penyakit yang wujud sekarang pun tak ada. Bermaksud gandum adalah satu makanan yang sebenarnya dia contribute faktor yang menyebabkan banyak masalah penyakit zaman kini. So kenalah tinggalkan gandum ni, okey? Walaupun dimarketkan sebagai makanan sihat. Oat semua ni Okey, now next, apa lagi? Next adalah makanan yang tinggi dengan potasium. Yes, potasium semua tahu kan. Apa? Potasium ni makanan yang bukan kena pantang, kena kurang. Okey. Antara makanan tinggi potasium apa dia? Buah pisang, buah avocado, buah oren, tomato, okey, kentang. Kemudian kalau sayur yang paling tinggi sebenarnya bayam bayam tinggi dengan potasium. Bukan pantang, jangan pantang, sebab bila anda pantang sayur dengan buah ni rugi. Sebab dalam buah-buahan ni, dalam pisang, dalam orange, tomato ni bukan ada potasium je. Dia ada bermacam-macam mineral, bermacam-macam zat dia. Jadi jangan takut. Makan dalam kadar yang terkawal. Masih boleh Jangan, contoh nak makan pisang, ambillah pisang selang sehari sebiji. Okey je. Kan, jangan takut makan pisang kalau ada masalah buah pinggang. Sebab kita nak juga vitamin dia, kita nak juga mineral dia. Okey. Now, next, apa lagi? Okey, itu adalah makanan nombor 3. Last sekali, protein. Okey, protein kalau ikut pendapat ramai yang doktor-doktor integratif ni atau pengamal functional medicine ni, protein kita cuba elakkan protein haiwan. Lebihkan protein tumbuhan, plant based. Protein tumbuhan, sebab protein ni juga dia beri beban kerja lebih pada buah pinggang. Workload yang lebih pada buah pinggang. Kita nak kurangkan beban buah pinggang, kurangkan makan protein haiwan. Okey, yang sebaiknya bukan kurang, gantikan protein haiwan dengan protein tumbuhan. So, jangan takut tak cukup protein. Sebab dalam sayur-sayuran pun ada banyak jenis sayur yang tinggi dengan protein. Contoh brokoli, cauliflower, apa lagi, cendawan, semuanya boleh.
tahu, tempe boleh ambil, tak ada masalah sikit So sebab dalam daging haiwan ni dia ada protein haiwan, dia punya efek pada buah pinggang berbeza dengan efek efek protein, animal protein dengan efek plant based protein berbeza kepada buah pinggang. Sebab tu kita lebihkan protein daripada tumbuh-tumbuhan. Okey. So 4 tu. Makanan kurang dengan sodium, kurang fosforus, kurang potasium dan juga tinggalkan protein haiwan. Itu 4 fokus. Dan of course lah, makanan yang tambahan apa dia? Gula lah. Gula ni memang tak payah sebut. Dia memang confirm kena tinggalkan. Sebab gula ni racun. Gula ni adalah racun. Dia tak ada bahasa apa nama tu nak berlapik ke kan. Dia kan sekarang dia cakap kurang kan. Masalahnya tak payah kurangkan, tinggalkan. Sebab tak ada manfaat langsung. Gula ni hanya mendatangkan mudarat tak ada manfaat sama sekali. Dan kalau anda tak ambil gula, sebenarnya anda tak akan ada masalah kurang gula dalam badan. Sebab badan kita boleh menghasilkan gulanya yang tersendiri. Badan kita ni Allah jadikan cukup sempurna. Tak perlukan gula pun. Dia boleh pecahkan lemak untuk dijadikan gula sebagai bahan bakar dalam badan. So don't worry kalau tak ambil gula, anda akan rasa lebih sihat. Okay. So gula kita punya enemy number 1. Next, apa lagi? Itu diet Lebihkan jenis-jenis makanan yang boleh bantu fungsi buah pinggang. Antaranya beetroot. Beetroot yang warna purple tu boleh amalkan, buat jus pun tak apa. Kemudian blueberries, of course, antioksidan yang tinggi. Kalau sayur yang terbaik untuk buah pinggang adalah celery dan juga kobis. Okey, tak ada masalah. Cabbage kobis. Celery boleh blend buat jus, tak ada masalah. Okey. Nak blend beetroot, nak blend sekali dengan blueberry sikit, sekali dengan apa? Celery, campur tiga-tiga pun tak ada hal. Blend, buat smoothie, minum. Sangat baik untuk buah pinggang. Okey. Right. Itu adalah jenis-jenis diet dia. Now, next apa lagi? Antara cara lain untuk anda bantu fungsi buah pinggang adalah anda kena pastikan ambil beberapa zat dan nutrien yang penting untuk buah pinggang. Okey, soalan daripada Lily Buhot, boleh makan spirulina ke doktor? Spirulina okey, tetapi spirulina ni termasuk juga makanan yang agak tinggi dengan potasium. Kan? Dia warna hijau. Tetapi kelebihan spirulina adalah dia boleh bantu untuk untuk detox logam berat dalam badan. Okay. So boleh gantikan dengan brown sugar tak? Okay, brown sugar pun gula juga ya, Azim Samsudin. Better, betul. Stevia okay kan. Stevia ke lakanto, molasses kira okey lah. Kalau nak sangat gula ni, nak sangat manis, madu asli pun okey. Okay. Okay. Strategi berikutnya apa? Anda cari sumber vitamin dan mineral yang boleh bantu fungsi buah pinggang. Nombor satu yang important, yang penting apa dia? Omega 3. Omega 3 ni fungsi dia apa? Anti-inflamasi, anti radang, dan dia bantu tingkatkan, lancarkan aliran darah. Okey, bukan sekadar pada jantung, omega 3 dia lancarkan aliran darah kepada buah pinggang. Bila darah lancar, apa yang berlaku? Buah pinggang dapat supply oksigen yang cukup, dapat supply zat yang cukup. Jadi, lebih baiklah fungsi buah pinggang tu. Sebab tu, omega 3 sangat penting. Anda nak ambil sumber omega 3 daripada minyak ikan, boleh lah, tapi cari yang wild caught, kita panggil, daripada laut dalam yang kurang risiko pencemaran dia. Alright, not a problem. Tapi kalau ikut DND, kita lebih memilih ni lah, sumber omega 3 daripada plant based tumbuhan, iaitu sacha inci oil. Kan? Sebab itulah kita tak nak ada isu mercury tu. Okey. Berikutnya apa? Berikutnya adalah vitamin D. Vitamin D sangat penting. Sebab macam ni, ingat tak lagi saya sebut, antara fungsi buah pinggang apa dia? Pembentukan vitamin D kepada bentuknya yang aktif. So biasanya orang yang ada masalah buah pinggang, kalau cek darah, vitamin D pun rendah. Sebab tu vitamin D sangat penting untuk kita dapat supply. So kalau vitamin D anda nak cari, carilah vitamin D3 dan K2. Pastikan dia datang dalam dua bentuk ni. Jangan ambil vitamin D sahaja, jangan ambil kalsium. Kalsium pun saya tak berapa gemar. Suplemen kalsium ni, kalau ikut perkembangan terkini, ada risikonya. Sebab kalau anda terlebih kalsium dalam badan ni,
ada isu untuk berlakunya kalsifikasi atau calcification. Calcification ni proses pengerasan salur darah. Anda bayangkan kalau salur darah mengeras, apa yang berlaku? Lebih mudahlah salur darah tu nak terbentuknya blok, sumbatan. Sebab tu kalsium supplement saya tak berapa nak gemar. Vitamin D3K2 tak ada isu. Anda boleh cari dekat mana-mana vitamin D3K2 Kalau DND punya nama dia DND Santera. Kalau nak lah ya. Kalau cari kat luar pun tak apa. So D3 sangat penting. Antara cara yang paling alami nak dapat vitamin D daripada mana? Daripada berjemur, sunbathing. So setiap pagi antara pukul 9.30 sampai pukul 11.30 tu, keluar rumah, dapatkan cahaya matahari. Biarkan kulit anda ni terdedah dengan cahaya matahari. Jangan takut dengan matahari. Allah jadikan cukup banyak manfaat matahari ni. Kan, kita duk takut kulit gelap lah, tak cantik lah, kan, tak mulus lah, sekejap je. Sinaran matahari pukul 9.30 sampai 11.30, sinaran matahari yang terbaik sebab dia punya UVA dengan UVB dia tidak mendatangkan kesan negatif. Dia bukan yang menjadi masalah kalau anda berjemur tu di panas terik matahari pukul 2, 3, 4, 5. Itu ada isu sikit. Itu UVA, UVB dia ada isu sikit. Tapi 9.30 sampai 11.30 tu okey lagi. Jangan takut. Kan, dia tak akan sebabkan anda kena terbakar ke, kan, kulit gelap ke tak. Kulit gelap kalau berjemur lepas time tengah hari tu. Okey, boleh Next, yang penting untuk pesakit buah pinggang, ini last adalah apa dia? Adalah probiotics. Probiotics sangat penting sebab macam ni. Apakah dia probiotics? Probiotics adalah bakteria-bakteria baik dalam usus kita. Usus perut dan usus atau gut system ni adalah asas kepada kesihatan seluruh badan kita. Sebab dia ada kaitan. Kita punya kesihatan perut dan usus ada kaitan dengan buah pinggang melalui satu hubungan, nama dia gut-kidney axis. Gut tu perut, kidney tu buah pinggang, axis tu hubungan. Dia memang ada link dia. Nampak macam tak ada link, tapi dia ada hubungan dia. Gut-kidney axis. Melalui apa? Sebab bakteria yang ada kaitan dengan buah pinggang ni, dia ada dua jenis kalau ikut kajian. Bakteria dalam kategori nama dia Lactobacillus dan juga Bifidobacterium. Nama saintifik tak apa, tak payah hafal. Kalau anda nak hafal pun bagus. Lactobacillus dan Bifidobacterium. Dua jenis bakteria ni, bakteria baik ni, dah dibuat kajian menunjukkan dia boleh bantu untuk apa? Untuk bantu kesihatan buah pinggang, untuk mengelakkan daripada jangkitan kuman, untuk mengelakkan daripada batu ni terbentuk. Bakteria tu boleh elakkan batu terbentuk. Bayangkan, dia boleh bantu nak hancurkan batu tu. Sebab itulah anda kena jaga kesihatan usus anda. Caranya apa? Amalkan makanan-makanan tinggi dengan prebiotics. Prebiotics ni adalah semua buah dan sayur yang ada serat. Simple. Serat ni adalah keistimewaan yang hanya terdapat pada buah dan sayur. Sebab itu kalau mereka yang jenis mengamalkan carnivore diet, konon-konon lah, jenis yang makan daging je ni, especially yang keto diet ni, dia kan kawal serat ni. Bagi mereka serat, sebab serat ni adalah karbohidrat, carbs. So mereka ada, kalau yang hardcore tu dia anti jugalah. Ada yang sampai anti buah-buah pun dia pantang sebab buah ni ada fructose kan, ada gula. Kacau dia punya proses ketosis tu. Jadi sebab tu kita berbeza sikit. Tak ada masalah sebenarnya. So rugi kalau anda tak makan buah dengan sayur, tak dapat fiber tu, serat tak ada. Dalam daging tak ada serat. So macam mana anda nak memberi makan bakteria baik dalam perut anda? Kan? So buah-buahan dan sayur-sayuran lebihkan tinggi prebiotics untuk menjaga probiotics. Okey, katakan anda nak cari suplemen di farmasi. Okey, anda boleh cari, pastikan check your label kat belakang suplemen tu. Pastikan ada jenis Lactobacillus dan juga Bifidobacterium. Dua ni, dan pastikan dosnya probiotics yang terbaik dia tak boleh kurang daripada 2 bilion. Dia punya dos di antara 2 bilion hingga 10 bilion CFU. Apa benda CFU tu? CFU tu Colony Forming Unit. Itu dia punya unit untuk probiotics. Kalau nampak kat suplemen bawah pada 2 bilion, baik tak payah beli. It's not effective. Maksudnya bazir duit je lah. Make sure 2 bilion ke atas. Lagi tinggi lagi bagus. Okay, tu
to 10 billion CFU. Boleh Alright, thank you very much semua. Saya rasa malam ni saya akhiri saya dahulu. Untuk anda yang ada masalah buah pinggang, last sekali, antara kaedah yang boleh bantu fungsi buah pinggang sebenarnya bekam klinikal. Okey, bekam ni dah dilakukan kajian di USM, saya sebutnya nama, menunjukkan banyak kesan yang cukup positif untuk fungsi buah pinggang sebenarnya. Dan bukan sahaja bekam ni adalah salah satu rawatan sunnah yang digemari oleh Nabi kita Rasulullah, tetapi bekam juga cukup baik untuk membantu detox buah pinggang. Dia bantu untuk mengeluarkan, kita panggil CPS. Okey, CPS ni causative pathological substances. Panjang sangat pula. Senang cerita, benda CPS ni toksin lah. Urea, kreatinin, semua boleh dikeluarkan melalui bekam klinikal. Bekam. So, bekam sangat bagus sebagai additional, tambahan lah untuk bantu fungsi buah pinggang. Kebetulan dekat kita punya wellness center, kita buat bekam klinikal. Kalau anda berminat, boleh hubungi admin kami InsyaAllah untuk untuk bertanya lebih lanjut tentang rawatan bekam di DND. Okay? Alright. Terima kasih banyak semua. Saya rasa untuk sesi malam ni, saya akhiri saya dahulu. Saya doakan anda semua yang menonton ni, moga-moga Allah memberikan kesembuhan dan syifa. Kalau anda seorang pesakit okey, air lemon, Jensen Sheldon, saya jawab sikit soalan lemon. Okey, lemon is part of buah citrus. So buah citrus dia ada tinggi potasium. So kalau nak ambil boleh, tetapi kena control Yang Sheldon ketanya tadi tu, kena, you have to control. Lemon boleh ambil, tapi jangan Puan Zahida ni bekam darah. Bekam angin dia tak efektif Bekam yang betul-betul efektif hanyalah bekam darah, sebab melalui darah lah boleh mengeluarkan toksin tersebut. Kan, kalau angin keluar angin je, tak efektif lah. Baik, kalau berminat pasal bekam boleh hubungi admin InsyaAllah kita di DND ada buat. Alright. So, saya doakan semoga dipermudah urusan, diberi kesembuhan dan syifa buat anda yang ada masalah buah pinggang. Dan insyaAllah jangan patah semangat, walaupun dah stage 1, 2, 3, 4, asalkan belum dialisis, insyaAllah masih ada peluang dan kesempatan. Jangan patah semangat. Okay? Tetapi kalau dah dialisis ni, dia lain cerita sikit lah. Sebelum dialisis, insyaAllah masih ada ruang dan peluang, insyaAllah. Okey, dan sebelum saya akhir, kita panjatkan doa kepada saudara Muslim kita yang sedang diuji di Gaza. Kita doakan moga-moga Allah memberikan mereka bantuan, memberikan mereka kemenangan, menggunakan mereka kekuatan untuk melawan musuh Islam, iaitu Yahudi, Zionis, Israel, laknatullah. Full stop. Senang je. Kita kena panggil mereka ni laknatullah. Sangat-sangat kejam. Terima kasih banyak semua. Selamat berehat. Assalamualaikum. Let go dan feel good.